Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke series HTML untuk pemula. Di dalam series ini, saya akan kongsikan kepada you guys semua perkara-perkara asas yang you guys semua perlu tahu sebagai beginner, right? Pemula. Dalam HTML adalah satu perkara yang you guys semua wajib tahu in order you guys semua nak menjadi seorang web developer ataupun WordPress developer. Alright? So, dalam series overview yang saya akan kongsikan kepada anda semua adalah yang pertama adalah series ini adalah pengajian untuk anda yang baru nak bermula, okey? Tetapi andai kata you guys semua yang menonton sekarang ini bukanlah dalam kalangan orang yang baru nak mula, mungkin you guys semua dah praktiskan dan ada mungkin yang you guys semua sekarang ini adalah seorang WordPress developer ataupun web developer ataupun software engineer dan sebagainya lah. Series ini adalah bagus untuk you guys semua refresh balik sebab sometimes I tengok sesengah software engineer ataupun web developer mereka terlalu fokus kepada mereka punya language pilihan sampai mereka lupa yang asas iaitu HTML dan kadang-kadang mereka terlupa macam mana kita nak solvekan perkara ini sedangkan perkara itu telah pun diselesaikan oleh HTML, okey? Dan seterusnya adalah skop pembelajaran kita adalah dalam ruang HTML saja yang mana saya tidak akan bermasuk campur mengenai JavaScript, saya tidak akan masuk campur mengenai PHP dan sebagainya. Adapun CSS, ada sedikit saya akan masuk kerana nak tak nak HTML itu perlu ditunjukkan dengan CSS sekali. Tetapi saya tidak akan fokus kepada CSS. Adalah satu episod tu saya akan tunjukkan bagaimana HTML dan CSS ini boleh bekerja dengan baik. Okey, so kemudian adalah pada akhir series ini anda akan faham dan tahu bagaimana untuk menggunakan HTML dalam kerjaya you guys semua sebagai web developer. Again, saya cakap dengan you guys semua sepanjang saya bekerja, saya ada pengalaman melihat beberapa web developer dalam tim saya yang mereka tahu programming language yang mereka fokus seperti JavaScript, seperti PHP, seperti Ruby, seperti Python. Tetapi mereka keep on searching macam mana nak selesaikan masalah itu sedangkan perkara itu telah selesai dalam HTML sebagai contoh untuk load image dalam load image yang mana kita panggil sebagai lazy loading. HTML ada benda tu dan kita akan belajar perkara itu. Okay? Dan perkenalkan pengajar anda mungkin pada kalian yang baru sahaja menyertai kelas design, saya akan kongsikan mengenai pengajar anda iaitu yang pertama adalah of course saya sendiri iaitu Muhammad Sulaiman nama saya. Kemudian saya berpengalaman dalam bidang web development selama 8 tahun. Saya bermula berkecimpung dalam bidang web ini sebenarnya daripada sekolah menengah kemudian tapi orang kata apa dah kita waktu tu kita main biasa-biasa saja kan. Kemudian waktu di universiti kita ambil course lain tetapi tiba-tiba okeylah minat balik ke web development dan bekerja part time waktu tengah universiti tu bekerja sebagai freelancer dan juga part timer di sebuah syarikat software development di kawasan universiti saya. Okay, dan sampailah sekarang saya fokus kepada web development lah. Okay. Dan saya sekarang bekerja sebagai lead developer di sebuah syarikat Jepun. Dia adalah satu branch dekat Malaysia. HQ kita berada di Jepun. Kemudian saya berkemahiran dalam WordPress ecosystem, PHP dan Laravel. So WordPress ecosystem ini adalah saya bertanggungjawab untuk menyediakan theme, develop custom theme, kemudian develop custom plugins yang mana plugin tersebut perlulah menyelesaikan masalah klien kami. Kemudian saya juga fokus kepada Laravel dan juga saya full stack Laravel developer. Okay. Saya juga dalam Laravel ni bukan sahaja PHP tetapi saya juga menggunakan Vue.js. Okey. Kemudian modul pembelajaran kita di dalam series ini adalah yang pertama adalah pengenalan kepada asas HTML. Yang ini saya akan kongsikan fungsi dan struktur web menggunakan HTML. Okey. Kemudian adalah kita nak belajar mengenai text formatting. Mana text formatting ini seperti kita nak menggunakan HTML text, heading, paragraph dan lain-lain lagi lah. Kemudian apa yang kita nak belajar adalah berkenaan dengan links dan images.
Alright, dan seterusnya adalah kita nak belajar macam mana kita nak buat table. So, kalau you guys semua boleh pergi tengok kepada sebagai contohnya Google Drive, right? Dalam Google Drive kita ada Google Sheet kan. Nah, dalam Google Sheet tu dia kan macam ada table-table kan. So, kita nak buat table yang macam tu macam mana dalam HTML. Kemudian apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar berkenaan dengan form. Okay, so macam mana you guys semua boleh gunakan form dan form tu dalam form tu macam mana kita nak masukkan data-data yang kita nak ambil daripada orang. Dan kemudian kita akan belajar juga mengenai semantic text. So semantic text ni macam mana kita nak gunakan header, footer, SEO dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, banyak lagi kita akan belajar di dalam series ini. Alright, so without any further ado, saya akan kongsikan kepada you guys semua berkenaan tools yang akan kita gunakan. So tools yang akan saya gunakan hanya sahaja adalah CodePen.io. So CodePen.io ini adalah sebuah platform software, cloud software yang mana kita akan gunakan untuk kita belajar throughout the series lah. Okay, sebabkan ada dalam kalangan kalian ini yang memang betul-betul basic, main, orang kata apa, betul-betul basic lah dalam penggunaan web development ini. Jadi saya tidak akan paksa you guys semua menggunakan ataupun install software-software seperti VS Code, seperti PHP Storm, Sublime dan sebagainya. Kita akan menggunakan online tools saja. So that kalau misal kata ada dalam kalangan kita ini yang mungkin menggunakan laptop ataupun komputer yang spek dia tidak terlalu tinggi, dia still lagi boleh belajar. Kita tak nak hardkan benda itu dalam menggunakan IDE ataupun code editor. Tetapi kalau misal kata kita nak belajar JavaScript, kita nak belajar CSS, kita nak belajar PHP dengan lebih baik, of course you guys semua kena perlukan tools yang lebih advance. Alright, so tanpa berlengah lagi, kita akan jumpa anda pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.